A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah sekali lagi dalam subjek Pendidikan Islam tahun 4, Ustazah Siti Fatimah binti Datuk Ali Nafiah. Apa khabar murid-murid sekalian? Diharapkan semuanya sihat, insya-Allah. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dalam bidang jawi iaitu tentang kedudukan huruf hamzah. Bahagian 2, part 2. Hari itu kita telah belajar tentang hamzah apa? Hamzah 3/4 di atas garisan. Jadi kali ini kita akan belajar pula kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Kalau kamu lihat di sini, hamzah itu terletak di atas huruf alif. Okey, objektif pembelajaran kita di akhir pembelajaran, kamu akan dapat mengenal kedudukan huruf hamzah di atas alif dalam perkataan dengan betul. Dan yang kedua, membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah di atas alif dengan betul. InsyaAllah. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum Ustazah meneruskan contoh-contoh kedudukan huruf hamzah di atas alif, kita berkenalan dulu. Apakah penerangan tentang kedudukan hamzah di atas alif? Kedudukan hamzah di atas alif bermula dengan kata dasar bermula dengan huruf alif. Kata dasar bermula dengan huruf alif. Contoh alih, atas, awan. Tapi bukan awan lah, di awan. Contoh kan? Okey. Kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan dal, sin, dan kaf. Huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Maksudnya, kata dasar, syaratnya mestilah kata dasar tersebut bermula dengan huruf alif dan didahului. Maksudnya, di depan huruf alif tu ada imbuhan awalan sama ada huruf dal, sin, ataupun kaf. Untuk lebih lanjut, kamu boleh lihat dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 4, muka surat 59. Okey, kita tengok di buku teks. Sekejap ya. Di buku teks kamu boleh lihat muka surat 59. Kita tengok 59. Okey, ini ya. Kamu tengok hamzah di atas huruf alif. Hamzah di atas huruf alif. Okey, muka surat 59. Kamu boleh buka ya, muka surat 59. Hamzah di bawah huruf alif ni belum lagi kita belajar. Itu akan kita belajar pada minggu seterusnya ya. Yang kali ini kamu akan belajar hamzah di atas huruf alif. Boleh buka muka surat 59 di buku teks Pendidikan Islam. Okey, tengok tu ya, dal, sin, dan kaf. Okey, kembali kepada slide pembelajaran. Okey. Kita tengok ni ya. Okey, kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan dal, sin, dan kaf. Sekejap ya. Okey. Okey. Yang pertama, imbuhan awalan dal. Imbuhan awalan dal. Kita tengok contohnya. Dal, alif, waw, roh, waw, sin. Diurus. Kalau ikutkan dalam contoh, kita tidak perlu pun letak hamzah. Tapi syarat dalam penulisan jawi, kita perlu letak hamzah di atas alif selepas menerima tambahan daripada huruf dal. Jadi, selepas huruf dal, kita letakkan huruf hamzah di atas alif. Barulah betul ejaan kita dalam perkataan jawi. Kita akan sebut sebagai diurus. Diurus. Sebutannya sama saja macam huruf alif. Tapi dalam penulisan perlu letak huruf
diurus. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Dialih. Dal, alif, hamzah, lam, ya, ha. Dialih. Okey, kita perlu letak huruf hamzah. Okey, Ustazah tanda ya supaya kamu lihat dengan lebih jelas. Ini huruf hamzah. Ini pun huruf hamzah. Okey? Kita padam. Okey, itu contoh bagi imbuhan awalannya adalah huruf dal. Bagi yang belum boleh baca Jawi, tidak mengapa. Di kelas yang akan datang, Ustazah akan bagi contoh ataupun pada masa-masa tertentu, Ustazah akan bagi contoh tips-tips untuk membaca Jawi. Ya, sifir Jawi. Nanti Ustazah bagi dalam kelas. Okey, diurus dan dialih. Ini dua contoh ya. Okey, imbuhan awalan sin didahului dengan imbuhan awalan sin. Contohnya pun ada dua juga. Yang pertama, sin, alif, hamzah, ya, kaf, ta. Seikat. Sebutannya tapi ejaannya adalah alif, ya. Kalau bagi perkataan ejaannya pun ada alif. Tapi ada juga tertentu yang tiada alif. Tapi sebabkan selepas huruf I adalah I, jadi kita menggunakan huruf alif. Jangan risau, untuk pertama kali ni mungkin kamu belum faham lagi. Tapi pada masa akan datang, kita akan mengukuhkan pemahaman kamu dalam ejaan-ejaan yang lain. Okey? Kita tengok pula contoh yang kedua. Seorang. Sin, alif, hamzah, waw, ro, nga. Seorang. Okey. Contoh yang pertama, kita tanda dengan pen ni. Hamzah di atas alif. Ini pun dalam perkataan seorang, hamzah di atas alif. Okey. Seikat dengan seorang. Seterusnya, imbuhan awalan kaf didahului dengan imbuhan awalan kaf. Macam mana pula dengan imbuhan awalan kaf? Mari kita lihat contoh. Okey, ada dua contoh juga. Kita tengok ke arah. Kaf, alif, hamzah, ro, ha. Kaf, alif, hamzah, ro, ha. Ke arah. Dan contoh yang kedua adalah keempat. Kaf, alif, hamzah, mim, pa, ta. Keempat. Kaf, ke, alif, mim, hamzah, pa, ta. Pat. Keempat. Jadi ada dua contoh. Sama juga, selepas huruf imbuhan awalannya kaf, kita letakkan alif dan meletakkan huruf hamzah di atas alif. Perlu letak huruf hamzah ya. Barulah betul ejaannya. Okey. Kita padam tandanya. Terusnya mari kita lihat. Okey, tahniah, kamu telah belajar tentang imbuhan awalan dal, imbuhan awalan sin, dan imbuhan awalan kaf. Dalam imbuhan awalan tersebut, bila kamu eja selepas imbuhan awalan tu ada huruf alif, kamu perlu letak huruf apa? Ya, betul, huruf hamzah. Kita tengok sekali lagi ya dari awal. Selepas imbuhan awalan dal, letak huruf hamzah, contoh diurus, dialih. Selepas imbuhan awalan sin pula, kamu tengok sini, letak huruf hamzah juga di atas alif, seikat dan seorang. Dan yang terakhir, imbuhan awalan kaf. Letak huruf alif, ro, ha, contohnya, letak huruf hamzah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.